Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masih dalam tajuk perbincangan tentang dalil yang ketiga, iaitu al-ijma'. Kita berada pada tajuk mustanadul ijma', sandaran atau sumber ijma' itu. Ijma' itu dia dalil yang ada sandarannya. Jadi sesuatu ijma' itu dia tidak akan berlaku begitu saja. Tentu ada asas dan sandaran yang menyebabkan lahirnya ijma' yang berlaku tersebut. Kata pengarang, la buddalil ijma'i min mustanadin syar'iyyin. Tak dapat tidak bagi ijma' itu mesti ada mustanad, ada sandaran dia, sandaran syaraknya. Li'anna al-qawla fid din bighairi ilmin, kerana memberi pandangan dalam urusan agama tanpa berdasarkan ilmu, wa bighairi dalilin, dan tanpa ada dalil, itu qaulun bil hawa, bercakap tentang perkara agama tanpa ada asas, tanpa ada dalil, itu qaulun bil hawa, itu kita mengucapkan perkara mengikut hawa nafsu, dan itu dilarang. Wa khata'un qata'an, dan itu kesalahan dengan secara qat'inya, pastinya. Itu silap yang memang pasti. Wa hadza la yajuzu wa la yaqa'u, dan ini tidak harus dan tidak boleh berlaku. Li'anna al-ummata ma'sumatun, kerana umat Islam ini terpelihara minal khata'i, daripada kesilapan, bidalalatil ahadith allati dzakarnaha, dengan berdasarkan dalil hadis-hadis yang telah kami sebutkan dulu. Wa sanadul ijma', dan sandaran ijma' itu qad yakunu minal kitab, kadang-kadang dia asasnya daripada kitab. Ijma' itu bersandar kepada kitab, au minas sunnah, ataupun daripada sunnah. Fal ijma'u ala hurmati nikahil jaddat, dan ijma' di atas pengharaman menikah dengan nenek-nenek ini, wa banatil aulad, dan anak perempuan bagi anak lelaki, mahma nazalat darajatuhunna, mahma nazalat darajatuhunna, selagi mana dan lagi mana turunnya rantaian itu, darjat dia itu turun. Makna anak perempuan kepada anak lelaki, ataupun anak perempuan kepada anak lelaki kepada anak lelaki. Tadi anak perempuan kepada anak lelaki, iaitu cucu perempuan lah. Yang ni anak perempuan kepada cucu lelaki bagi anak lelaki. Sama sahaja hukumnya. Sama sahaja hukumnya. Wa sanaduhu, sandaran dia. Jadi ijma' itu berlaku bahawa haram bagi seseorang lelaki menikah dengan nenek dan lagi ke atas. Dan juga anak perempuan memang ada nas, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki dan lagi ke bawah. Mahma nazalat, selagi mana turun darjat itu ke bawah lagi pun hukumnya haram laka. Sanad dia, sandarannya mana? Ialah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. Kenapa? Idil ijma'u mun'aqidun, kerana ijma' mun'aqidun, berlaku, ala anna al-murada, bahawa yang dimaksudkan bil ummahat fil ayatil karimah, yang dimaksud dengan ummahat ini dalam ayat itu, al-usulu minan nisa, iaitu usul ke atas, usul daripada perempuan, usul perempuan dan ke atas. Bila begitu, fatashmalul jaddati, maka merangkumilah nenek dan ke atas. Wa in nazalna, walaupun menaik. Wa annal murad, kalau ikutnya la'alla wa in alauna, bukan nazalna, wa in alauna, walaupun mereka itu alauna, tinggi dan lebih naik lagi lah. Wa annal murada minal banat, dan yang dikendaki dengan banat itu anak perempuan ni, wa banatukum. Apa makna banatukum ini? Kalau ikutnya anak perempuan, tapi maksud anak ini ialah al-furu' minan nisa, iaitu cabang daripada perempuan, makna keturunan ke bawah. Furu' tu makna keturunan ke bawah daripada perempuan. Fatashmalul banat, maka merangkumi, fatashmalul banata, anak-anak perempuan, as-sulbiyati, banat sulbiyat,
Banat sulbiyat ni maknanya anak perempuan daripada sulbi kita. Makna anak perempuan kita. Wa banatul walad, dan anak perempuan bagi anak lelaki kita. Anak perempuan bagi anak kita, anak lelaki kita dan seumpamanya lah. Wa in nazalna, walaupun ke bawah, walaupun keturunan ke bawah lagi, cicit perempuan ke apa, begitulah. Hukumnya sama. Jadi ijma' di atas ini berlaku ijma' pengharaman nenek dan ke atas, dan juga anak cucu perempuan ini dan ke bawah. Bukan kali ikutnya tidak ada ayat yang soreh, tetapi berlaku ijma'. Dalilnya ijma', dan ijma' ini ada sandarannya, ada mustanad, iaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Jadi mustanadnya ini ialah daripada Alkitab. Wa minal ijma'il mabni ala sunnah, antara ijma' yang dibina di atas sunnah yang mustanad sandarannya ialah hadis, ijma'uhum ala i'ta'il jaddati as-sudusa. Mereka ijma' bahawa memberi al-jaddah, nenek ni bahagiannya as-sudus, 1/6 daripada miras, daripada pusaka. Lianna Rasulullah SAW, kerana Nabi SAW a'tal jaddata, memberi kepada nenek itu as-sudus, beri 1/6. Wa qad ikhtalafa al-usul, jadi perbuatan Nabi beri, tapi bila datang ijma' itu mengukuhkan lagi bahawa tidak ada di sana khilaf, memang bahagian nenek itu 1/6. Wa qad ikhtalafa al-usuliyun, dan telah berlaku khilaf di kalangan ulama usul fi jawazin iqadil ijma' an ijtihadin aw qiyas. Adakah boleh berlakunya, adakah harus berlakunya ijma' bersandarkan kepada ijtihad dan bersandarkan kepada qiyas? Kita dah sebut tadi, ijma' ini ialah persepakatan para mujtahid. Dia ada mustanad dia, ada sandarannya. Sandaran tu mestilah nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Boleh tak berlaku sandaran ijma' itu kepada ijtihad ataupun kepada qiyas? Fajawazahul aktharu, maka mengharuskannya oleh kebanyakan ulama. Wa mana'ahu ghairuhum, dan selain mereka mengatakan tak boleh, dia mesti bersandarkan kepada nas juga, wahyu juga. Siapa yang tidak membenarkan ini ialah Daud Az-Zahiri wa Ibnu Jarir At-Tabari. Wa ma dhahaba ilaihi al-aktharun, dan pandangan yang dibawa oleh ramai, huwa ma namilu ilaih, itu ma namilu ilaih, pandangan yang kami cenderung kepadanya. Faqadin aqadat, dan sungguhnya telah berlaku ijma'atun, beberapa ijma' fi zamani sahabah, pada zaman Nabi. Wa kana mustanaduha, dan sandaran ijma' itu ijtihadan atau qiyasan. Sandaran ijma' itu ialah bersandar pada ijtihad ataupun qiyas. Jadi boleh berlaku, tak boleh, bahkan telah berlaku. Faqad ajma'u ala jami'il Quran, dan mereka sepakat di atas menghimpunkan Quran. Wa kana sanaduhum, dan sandaran pada menghimpun Al-Quran itu ialah al-maslahah, iaitu melihat kepada maslahah. Maslahah pun dalil syar'i yang asasnya kita kata daripada perbincangan ar-ra'yu wal qiyas. Jadi begitu berlaku ijma' yang mana sandarannya maslahah. Wa hiya darbun min durubil ijtihad. Bukan kira ijtihad, silap. Jadi maslahah ini salah satu cabang daripada cabang ijtihad. Daripada cabang ijtihad. Wa hiya darbun, salah satu bentuk min durubil ijtihad, daripada bentuk ijtihad. Maka di sini ijma' yang mustanadnya ialah ijtihad. Wa wafaqu, dan mereka bersetuju, Uthman bin Affan bersetuju dengan Sayyidina Osman fi ihdathihi an-nida' ats-tsalitsah, pada mengadakan seruan yang ketiga li solatil Jumaah, pada sembahyang Jumaat. Jadi Imam siapa ni, Osman bin Affan, dia mengadakan azan yang ketiga untuk sembahyang Jumaat. Jadi dia azan macam mana? Dia azan yang asalnya azan ketika Nabi menaik mimbar. Situ azannya. Kemudian azan untuk masuk waktu. Dua. Tapi pada zaman Sayyidina Osman ditambah pula azan yang ketiga, iaitu diazankan sebelum masuk waktu zuhur, diazankan di pasar-pasar. Tujuan apa? Dan di masjid, tujuan untuk memberitahu dan mempersiapkan orang untuk datang hadir sembahyang Jumaat. Jadi azan ketiga ini dibuat sebelum masuk waktu, untuk memberi peringatan untuk orang bersiap diri hadir untuk sembahyang Jumaat. Jadi mereka ni bersetuju dengan pandangan Sayyidina Osman.
Wa kana sanaduhum, dan sandaran mereka maslahatu i'lamin nas, maslahah untuk memberitahu manusia bisalah, tentang sembahyang. La siyamal ba'idin, lebih-lebih lagi mereka yang duduk jauh, minhum anil masjid, jauh daripada masjid. Wa ijma'uhum ala tahrimi syahmi al-khinzir, dan ijma' mereka para ulama di atas pengharaman syahmil khinzir, lemak babi. Sebab dalam Quran sebut walahmal khinzir, Quran sebut daging babi, dan lemak babi macam mana? Lemak babi haram dengan ijma'. Apa sandarannya? Sandarannya mustanad dia kiasan ala tahrimi lahmihi, kerana dikiaskan di atas pengharaman dagingnya. Okay. Imkanu in'iqadil ijma' wal khilafu fih. Kemungkinan adakah boleh berlaku ijma', dan khilaf padanya. Ijma' ni ialah memerlukan persepakatan semua mujtahid yang ada pada zaman itu. Maka adakah imkan, mampu, boleh tak berlaku macam tu, ataupun ada khilaf ke? Ini dibincangkan di sini. Qala jumhurul ulama, berkata jumhur ulama, biimkanin iqadil ijma', bahawa memang boleh berlaku ijma', wa biwuku'ihi fi'lan, dan memang berlaku sungguh ijma'. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, sebahagian yang lain pula berkata bi'adami imkani iqadi, tidak mungkin nak berlaku ijma', wa bi'adami wuku'ihi aslan, dan tidak berlaku pun. Wa min haula, antara yang menafikan ijma' ini an-nazam minal mu'tazilah, iaitu ni gelar an-nazam ni namalah an-nazam, iaitu seorang ulama Mu'tazilah yang digelar sebagai an-nazam di kalangan ulama Mu'tazilah. Ihtajjal mani'un, dan berhujah mereka yang menafikan, menghalangkan berlaku ijma' ni, min imkani niqadihi, menghalang daripada berlakunya ijma', mereka hujah mereka bi anna ma'rifatal mujtahidin, bahawa mengetahui para mujtahid bi a'yanihim, secara individu seorang-seorang, muta'azziratun, sangat sukar, muta'azziratun, au mustahilah, ataupun mustahil. Macam mana kita nak pastikan seorang tu mujtahid? Semua ada. Idla dhabita, kerana tidak ada dhabit, penentuan, litamyizil mujtahid, untuk mengenal mujtahid, min ghairil mujtahid, nak kenal mujtahid daripada tak mujtahid, ada dhabit tak? Boleh jadi orang tu dia masuk persatuan ulama', tapi dia bukan ulama', dia bukan mujtahid. Dia buat persatuan mujtahidin, dia tu bukan mujtahid, ataupun dia dakwa mujtahid tapi dia tidak kelayakan. Jadi macam mana kita nak pastikan seorang semua mujtahid itu sepakat? Memang payahlah. Wa hatta idza urifa, sehingga kan kalaulah diketahui, syakhsun bil ijtihad, bahawa seseorang itu diketahui dengan dia itu ada kemampuan ijtihad, fi baladihi, pada negerinya, faqad yunazi'uhu, kadang-kadang membangkangnya, melawannya, al-akharun, ulama' lain pula. Kadang satu ulama' terkenal negerinya, ada ulama' lain yang menolak dan membangkangnya, min ahli baladihi, daripada ahli negeri itu, aw ghairihim, atau selain daripada mereka, fi ahliyatihi lil ijtihad, pada kelayakannya untuk ijtihad. Dia kata dia tu bukan mujtahid, dia tu tak layak. Wa hatta idza urifu, dan sehingga kan kalaulah diketahui pada mujtahid ini, duna munaza'atin, tanpa berlaku munaza'ah, tanpa berlaku pertelingkahan, orang sepakat belaka, tak ada berbalah. Duna munaza'atin lahum, tanpa ada perbalahan bagi mereka, fi ahliyatihim lil ijtihad, pada kelayakan mereka untuk ijtihad, maka faminal asir, maka amat sukar, jiddan, sangat, jam'uhum, sangat sukar kita nak himpunkan sekali. Walaupun katakanlah mujtahid itu ada kelayakan, tapi macam mana kita nak suruh mereka berhimpun sekali? Wa ardi faminal asir jam'uhun, lagi wa ardul masalah, dan sukar juga kita nak bentangkan masalah alaihim, ke atas mereka, litafarruqihim, kerana mereka ni bertebaran, mereka para mujtahid sekarang ni bertebaran, ada seluruh dunia, seluruh tempat, fil biladi wal amsar, pada negeri-negeri dan juga pada kota-kota. Wa hatta idza urida, sehingga kan kalaulah diinginkan, ardul masalah, diinginkan dibentangkan masalah itu, alaihim, ke atas mereka, wahum fi amakinihim, dalam keadaan mereka diduduk tempat mereka, faminas sa'bi, maka sangat susahlah, jiddan, sangat sukar, iblaghuha likulli wahidin, untuk menyampaikan kepada setiap seorang, wa ma'rifatu ra'yihi, dan sukar untuk mengetahui pandangannya, ala wajhin mawthuq, atas jalan yang dapat kita yakini. Mawthuq ni maknanya yang fiqh, yang diyakini.
wattayaqquni, dan atas jalan yakin, min baqaihi, daripada kekalnya dia, ala ra'yihi, di atas pandangannya, fi waqti akhdhi jami'il ara', pada waktu diambil semua pandangan-pandangan. Maka nak pastikan pandangan itu tidak berubah, kekal sehinggalah selesai semua ulama-ulama mujtahid lain berijtihad. Supaya boleh jadi dia tiba-tiba dia keluarkan satu pandangan, sebelum habis selesai pandangan ulama lain, dia tukar pandangan lain, dia tukar kepada pandangan yang berbeza, maka tak berlaku ijma' dah. Jadi sukar katanya untuk menghimpunkan dan membentangkan masalah pada mereka. Wa yudafu ila dhalika kullihi, dan ditambah lagi kepada demikian itu semuanya, annal ijma' la budda lahu min sanadin. Ijma' itu tak dapat tidak mesti ada sandaran. Fa in kana qat'iyan, kalau sandaran itu qat'i, fannasu ya'rifunahu, maka benda yang dalilnya qat'i putus, manusia orang ramai tahu. Wala yaghfaluna, dan mereka tidak akan lalai. Wala yaghfaluna anhu fil adah, tidak akan lalai pada adat kalau benda tu benda yang putus, memang yang tidak ada keraguan. Lianna min sya'nil qat'i, kerana daripada sifat perkara yang qat'i, perkara yang confirm putus, bahawa ayyurah, benda itu mesti diketahui, wa yusha'a, dan benda itu mesti masyhur, tersebar. Fala hajata lil ijma', bila dah tersebar dan diketahui, maka kenapa nak perlu ijma' lagi? Tak perlulah pada ijma' dah. Okey, itu kalau perkara sanad, mustanad sanad dia itu, sandaran itu qat'i. Yang satu lagi muqabilnya, wa in kana dalilu dhanniyan, kalau dalil itu zanni, fayastahilu fil adati al-ittifaqu alaih, maka mustahil pada adat nak mereka bersepakat di atasnya. Likhtilafil mujtahidin, kerana berbeza para mujtahid, fi afkarihim, pada fikiran akal mereka, wa qara'ihim fil istinbat. Qara'ih ni makna kemampuan, kebijaksanaan mereka untuk istinbat. Berbeza. Itu pandangan An-Nazam, hujah-hujah dia lah, hujah-hujah yang menyokong ataupun yang menyokong pandangan yang mengatakan tidak berlaku ijma', tak mungkin berlaku. Wahtajja, jumhurnya kata boleh. Ini pandangan jumhur dan pandangan kita ni. Wahtajjal jumhurun, dan telah berhujah ulama jumhur, bi anna, ulama yang ramai ni, anna ma qalahul mani'un, bahawa apa yang berkata oleh golongan yang menampikan atau menghalang itu, yang tidak terima itu, apa yang dikatakan itu, mujarradu tashkikin, semata-mata perasaan syak, semata-mata syak dan waswas, bi amrin mumkinil wujud, pada perkara yang mungkin ada. Semata-mata syak pada benda yang boleh ada. Apa masalahnya? Tidak menafikan hukum akal. Fala yultafatu ilaiha, maka tidak perlu dipandang kepada pandangan ni. Jadi kata pengarang, tak perlu tengoklah, tak perlu layanlah pandangan Nazam ni. Wa dalilu imkani wuqu'ihi, dalil bahawa mungkin berlaku ijma', annahu waqa'a fi'lan, dalilnya memang dah berlaku sungguh. Bila berlaku sungguh, makna benda itu benda yang harus. Wa waqa'a fi asr sahabah, dan berlaku pada zaman sahabat. Wa nukilat lana anhum, dan dinukilkan daripada kita, daripada mereka, ijma'atun kathirah, banyak ijma'. Ka ijma'ihin ala anna lil jaddati sudusa, dan seperti mana mereka ijma' bahawa bagi nenek itu dapat 1/6 fil mirah. Wa ijma'ihim, dan seumpama ijma' mereka ala butlani zawajil muslimah bi ghairil muslim, bahawa batal, tidak sah menikah perempuan yang Islam nak menikah dengan bi ghairil muslim, dengan lelaki yang bukan Islam, tak boleh. Wa ijma'ihim ala sihatin nikah min ghairi mahrin musamma, dan mereka berlaku ijma' atas sahnya menikah tanpa dengan membayar mahar musamma. Mahar musamma tak bayar, sah tak? Sah. Jadi kembali kepada mahar apa? Mahar misir lah. Wa ijma'ihim ala adami qismatil aradi al-maftuhati al-fatihin, dan ijma' mereka dengan tidak membahagikan tanah-tanah yang dibuka. Jadi bila berperang, para mujahidin dapat menawan kawasan, maka membuka tanah tu menjadi tanah Islam. Maka adakah dikira ghanimah yang dibahagikan kepada orang yang berperang? Jawapannya tidak. Mereka ijma' dengan tidak membahagikan tanah yang dibuka kepada fatihin, kepada orang Islam yang membuka tanah itu. Wa ijma'ihim ala annal ikhwah wal akhawat. Ikhwah ni hamzah bi waw, al-ikhwatu. Dan mereka ijma' bahawa saudara lelaki dan saudara perempuan li abin. Seorang lelaki, saudara lelaki dan saudara perempuan bagi bapa. Makna adik-beradik seibu sebapa. Itu, adik-beradik seibu sebapa. Yakumuna maqamal asyiqa.
Dia berdiri atau mengambil tempat al-ashiqa inda adamihim, mengambil tempat adik-beradik seibu sebapa. Ashiqa ni ialah adik-beradik seibu sebapa. Jadi kalau adik-beradik seibu sebapa tak ada adik-beradik sebapa saja. Adik-beradik sebapa ni umpama kedudukan adik-beradik seibu sebapa. Inda adamihim, ketika adik-beradik ashiqa ini tidak ada. Wa ijma'ihim ala anna libna as-sulbi yahjibul ibn al-ibni, bahawa ibn sulbi, anak yang datang daripada si mati itu, dia akan menghajabkan, menghalangkan pusaka kepada anak, maknanya cucu laki bagi anak laki. Selagi mana ada anak lelaki asal sulbi dia cucu lelaki tak dapat lah, kerana yang paling dekat akan dapat asabah. Anak lelaki ni, Ibnu Sulbi ni akan dapat asabah. Maka Ibnul Ibni, anak lelaki pada anak lelaki, kita kata cucu lelaki daripada anak lelaki ni, tidak akan dapat, kerana ada orang yang lebih dekat dengan si mati, iaitu anak kepada si mati sendiri. Ila ghairi dhalika, kepada lain daripada itu, minal ijma'atil kathirah, daripada ijma' yang banyak. Faniqadul ijma', maka berlakunya ijma' fima madha, pada yang telah lalu, zaman dahulu, dalilun qati', itu dalil yang putus, ala imkani wuku'ihi, bahawa memang boleh berlaku. Wa fa kaifa yuqal, maka macam mana boleh kita katakan innahu lam yaqa' walan yaqa', bahawa ijma' tidak pernah berlaku dan tidak akan berlaku. Lam yaqa' maksudnya tidak pernah berlaku. Lan yaqa'a maksudnya tidak akan berlaku sama sekali. Antara makna lam tu listiqbal wal ta'bid, antaranya lah, itu masalah lughah lah. Jadi itu dalil bagi jumhur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.